استغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati barisan kepimpinan Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya. Seterusnya sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk bicara kita pada malam ini berkenaan dengan keadaan kita tidak dapat melaksanakan solat fardu Jumaat. Walaupun solat fardu Jumaat itu diadakan, tetapi kehadirannya adalah terhad. Kehadirannya adalah terhad. Ya. Kalau tempat saya ni, surau saya ni, hanya dibenarkan sekadar 40 orang, tolak 16 orang EJK, jadi yang bukan EJK-nya 24 orang. Lebih kurang begitulah. Ya. Sekadar 40 orang saja yang dibenarkan solat Jumaat sehingga Jumaat yang lepas, ya. Jumaat yang lepas. Yang ni dalam 26 hari bulan. 26 Februari 2021. Jadi tuan-tuan, kita nak tunggu semayang Jumaat ni bila kita nak dapat giliran. Ya, kita nak tunggu kita dapat semayang Jumaat ni bila kita nak dapat giliran. Ya. Kita terpaksalah, ya, ada yang merentah daerah, ada yang merentah negeri masuk KL, ya. Walaupun KL tu kira dah kawasan lain, kira negeri lain tu. Tapi ialah, ya, maknanya pergi kerja sekali, kadang tak pergi kerja, ya, cuti, tak apalah, kita pergilah wilayah Selangor, pergi KL, pergi Putrajaya kerana nak melaksanakan solat fardu Jumaat. Tapi ada yang tak pergi, duduk, ya, tak solat fardu Jumaat dan sebagainya. Jadi isunya sekarang apa jalan keluar bagi kita yang tidak dapat melaksanakan solat fardu Jumaat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut man taraka salasa jum'in atau kama qala. Saya ingat lebih kurang lafaz ni, ya. Man taraka salasa jum'in. Ya. Sesiapa yang meninggalkan salat fardu Jumaat 3 kali. Salasa Jumaat 3 kali. Maknanya meninggalkan salat fardu Jumaat 3 kali berturut-turut. Ya, sesiapa meninggalkan salasa Jumaat 3 kali tanpa uzur. Ya, tanpa uzur. Satu. Ataupun dalam riwayat hadis disebut man taraka salasa Juma'in tahawunan biha. Sesiapa yang meninggalkan 3 kali Jumaat tahawunan biha, kerana memandang ringan kepada solat fardu Jumaat. Ya, memandang ringan kepada solat fardu Jumaat. Solat fardu Jumaat kata apa? Tak penting pun. Meninggalkan tu tak penting. Ya. Jadi ini yang kita nak katakan ni. Ya, bahawa kesan dia ialah bila kita tinggalkan Jumaat 3 kali, tahawunan, kerana memandang ringan, mengambil ringan solat fardu Jumaat ni, kesan dia ialah kesan yang tidak baik,
taba'allahu ala qalbihi atau kama qala. Allah Ta'ala cop hati dia. Maknanya hati dia tu akan ditukar menjadi hati yang tidak elok, menjadi hati yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 3 kali Jumaat disebut di dalam hadis. Kita ni bukan 3 kali dah, ya, berbelah-belah kali dah. Orang kali dah 20 kali dah, 30 kali dah kita tidak melaksanakan solat fardu Jumaat. Ya. Jadi jangan sampai kita timbul dalam hati kita ini tahawunan, sikap memandang ringan kepada solat fardu Jumaat. Jangan timbul sikap tu. Walaupun tak dapat, itu tak apalah, itu keputusan orang atas pihak berkuasa, ya. Kalau mereka betul ijtihad mereka, bagi mereka 1 pahala, kalau tak betul, ya, 2 pahala, kalau tak betul mereka dapat 1 pahala. Kita harap macam itulah, ya. Tapi kita sekarang ni, setiap umat Islam, sama ada rakyat, sama ada yang berkuasa, ya, kena ada satu sikap apa yang disebut dalam hadis ni, tahawunan tu. Jangan sampai ada sikap tahawun, memandang ringan kepada solat fardu Jumaat. Kerana ini disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita tak ada sikap tu, kita tinggalkan 30 kali Jumaat tapi tak ada. Ya, bila sampai hari Jumaat pagi-pagi, ya Allah, boleh dah sembahyang Jumaat pagi ni, ya Allah. Ya, kita rasa teringin nak sembahyang Jumaat. Boleh dah, ya Allah, aku nak sembahyang Jumaat pagi ni, ya Allah. Bila sampai pukul 11, tengah 12, 12 tengok jam, ya Allah, nak cari tempat juga, rasa nak cuba juga. Nak cuba juga cari tempat mana boleh sembahyang Jumaat. Orang kata di Melaka tu, pukul 12 nak pergi Melaka tak sempat dah. Pukul 10 tu orang kata di Melaka tu, Negeri Sembilan tu ada buka sembahyang Jumaat. Banyak kosong, ya. Banyak kosong kata, pukul 10 pagi ni. Pukul 9 kita bergerak lah. Kita cuba cari tengok tempat sembahyang Jumaat di Negeri Sembilan. Contoh. Dia tak ada sikap tahun. Mana dia tak ada sikap mana ringan. Kalau ada sikap pandangan ni, sikap yang bahaya ni, bahaya. Ini jalan keluar. Jangan ada sikap tahawun. Ya, tahawun, memandang ringan kepada solat fardu Jumaat. Jadi usaha sampai, ya, katalah dia pergi KL, dia kerja KL, ya, dapat peluang sembahyang fardu Jumaat, ya, aku orang Selangor tak payah sembahyang Jumaat. Dia ada sikap. Kan dia duduk dia dah kerja di KL, dia bekerja di KL tapi dia tak mau sembahyang Jumaat. Sedangkan peluang ada untuk dia sembahyang Jumaat. Ya, katalah surau sembahyang Jumaat kat bawah. Dia tingkat 3, tingkat 4 nak turun sembahyang Jumaat, dia tak mau. Ini ada sikap tahawun, memandang ringan kepada solat fardu Jumaat. Yang ni yang kita nak jaga ni. Jangan ada sikap tu. Ya, sikap memandang ringan kepada solat fardu Jumaat. Kerana kalau ada sikap memandang ringan, ya, tinggalkan solat Jumaat 3 kali kerana memandang ringan kewajipan solat fardu Jumaat, Allah Ta'ala cop hati kita jadi hati yang kotor, hati yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tak ada, tak apalah. Katalah panjang, dah sampai setahun tak sembahyang Jumaat, sampai 2 tahun, katakanlah tak boleh sembahyang Jumaat. Tapi kita hari-hari, ya, merayu kepada Allah, ya, bagi peluang, ya, kita usaha tulis surat kepada Jabatan Agama, bagilah peluang, carilah jalan untuk sembahyang Jumaat, macam mana nak buat, ya, kita usaha. Maka kita tidak ada sikap tahawunan biha, memandang ringan kepada solat fardu Jumaat. Baik, itu satu perkara. Perkara yang kedua yang saya nak sentuh secara ringkas pada malam ini, walaupun kita tidak dapat solat fardu Jumaat kerana bilangan yang dihadkan, bilangan jemaah yang dihadkan, tetapi tuan-tuan, ada satu lagi peluang kepada kita yang lebih besar, lebih penting, iaitu untuk memakmurkan rumah Allah. Kita nak makmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita nak makmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada satu perkara yang lebih besar. Memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya
kita boleh makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya sesungguhnya yang boleh memakmurkan rumah Allah. Ini tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran. Ayat yang saya bacakan tadi dalam Al-Quran, Surah Taubah, Surah Taubah pada ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Ya, ayat yang ke-18. Ini kita nak imbang tengok. Aku tak dapat sembahyang Jumaat kerana bilangan yang terhad sekarang. Katalah bilangan Jumaat 40 orang, bilangan solat berjamaah pun 40 orang. Katakan. Jadi orang datang sembahyang Jumaat, kita tak dapat peluang. Tak apa. Ada satu lagi peluang yang besar, iaitu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat sama-sama ayat 18 surah At-Taubah. Muka surat 189. Kalau ada terjemahan Quran tu tengok 189. Sebab kalau semayang Jumaat 40 orang, peluang kita terhad. Tapi kalau semayang berjamaah, dibuka 40 orang. Satu surau 40 orang je. Satu surau, sama je kata kan. Peluang kita banyak. Satu masjid 40 orang, peluang kita banyak. Untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran ayat 18 surah Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Hanya sahaja yang boleh memakmurkan rumah Allah, masajidallah, rumah Allah. Surau lah, surau masjid, masuklah tu. Ni kata masjid ya, dah masuk sekali lah tu. Surau pun masjid juga, masjid Allah juga. Ya, masjid Allah. Kerana istilah pentadbiran, yang ni masjid, yang ni masjid jami', yang ni surau. Itu istilah pentadbiran lah. Tapi kesemuanya tu masuk dalam arti kata masjid Allah, masjid Allah. Jadi surau sebelah rumah kita, surau taman kita, ya. Nak pergi masjid, masjid kawasan tu jauh sikit. Tapi taman kita ada surau. Surau tu pun masjid. Masuk dalam ayat innama ya'muru masajidallah. Hanya sesungguhnya yang boleh makmurkan masjid Allah, rumah Allah termasuk surau. Siapa? Orang yang ada 4 sifat. 4 sifat yang disebut di dalam surah Taubah. Sifat yang pertama tuan-tuan, man amana billahi wal yawmil akhir. Sifat yang pertama, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya akidah kita, akidah yang betul, kita ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ya. Rujuk surah Taubah, surah Taubah ayat 18. Sifat yang kedua, wa aqamas salat. Orang yang mendirikan salat. Menunaikan salat. Menunaikan salat. Jadi orang ni orang baguslah, dapat menunaikan salat. Maksudnya mendirikan salat. Mendirikan salat. Mana dia buat salat betul. Dia bagi perhatian kepada salat. Dia jaga rukun salat. Dia jaga rukun salat. Dia jaga tamakninah dalam salat. Dia cuba faham ayat-ayat yang dia baca, zikir yang dia baca dalam itu aqamas salat, mendirikan salat. Sebab ada orang solat, tapi solat dia solat cincai, solat dia solat patuk-patuk ayam segera, solat juga. Yasriqu min salati, disebut dalam hadis orang tu mencuri di dalam solat, mencuri daripada solatnya, solat. Tapi mencuri di dalam solat itu, ya,
itu tidak masuk dalam aqamas salat, mendirikan salat. Mendirikan salat mestilah orang tu bagi perhatian kepada salat, mestilah orang tu sungguh-sungguh dalam melaksanakan. Itu sifat yang kedua, aqamas salat. Sifat yang ketiga, wa'ataz zakah, menunaikan zakat. Makna tunaikan yang wajib, sedekah, wa'ataz zakah, ya. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni zaman orang perlu kepada bantuan. Masjid pun perlu bantuan juga. Ya. Jadi kita bantu masjid-masjid kita tu. Masjid kita, tambah surau kita, ya. Singgah semayang, tak dapat pergi semayang, masukkan duit dalam tabung masjid. Sebab masjid perlu bayar elektrik, perlu bayar air, perlu bagi sedikit allowance kepada imam, kepada bilal dan sebagainya, walaupun tak berapa fungsi sepenuhnya. Tapi perlu juga, kan? Perlu bayaran-bayaran ni. Jadi kita nak kena infak kepada masjid. Dan kalau masjid buat aktiviti untuk bantu orang susah dan sebagainya, kita bantu. Jadi kita memberi sedekah, memberi derma, apatah lagi yang wajib, ini masuk dalam ayat wa'ataz zakah, menunaikan. Sifat yang keempat, tuan-tuan, walam yakhsha illallah, tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. So dalam diri kita ni, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni takut macam-macam. Takut hilang pangkat, takut kena apa lagi? Takut potong gaji, takut benda yang kita dambakan tak dapat, ya. Maka kita langgar perintah Allah Subhanahu wa taala, takut hilang jawatan, takut hilang kawan. Kawan buat maksiat, kita tak mau tegur, takut hilang kawan, bimbang hilang kawan. Kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat iman dia, boleh makmurkan rumah Allah, sifat dia lam yakhsha illallah, tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, empat sifat, ya. Beriman, imannya kuat. Yang keduanya mendirikan salat, yang ketiganya menunaikan zakat, yang keempatnya tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu. Moga-moga inilah orang yang mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni sentiasa perlukan hidayah. Sebab tu kita baca dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara nak dapat hidayah yang kita minta tu, kita makmurkan rumah Allah. Bila kita makmurkan rumah Allah, kita harap kita ada empat sifat ni: beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang moga-moga dia mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu. Jadi tuan-tuan, katakanlah kita balik kepada kiraan kita. Kita tak dapat peluang solat Jumaat, Friday prayer. We don't get a chance to perform a Friday prayer because the number of jamaah is very limited to 40% only. Okay? Kita tak dapat. Sedangkan kalau kita nak kira tu, lambatlah. Mungkin kalau bilangannya kekal, mungkin 20 kali Jumaat baru kita dapat peluang. Adakah kita berdosa? Tidak. Kita tidak berdosa kerana kita ada keuzuran dan kita tidak memandang ringan kepada kewajipan salat Jumaat. Jumaat kita terdetik, ya Allah, aku nak sembahyang Jumaat di mana hari ini? Kalau boleh sembahyang Jumaat. Nak cari. Jangan memandang ringan kepada salat fardu Jumaat. Yang keduanya, ya, kita nak buat kiraan, bandingkan, ya, nak jadi orang yang makmurkan rumah Allah Subhanahu. Jumaat, tuan-tuan, seminggu sekali. Seminggu ada 7 hari, sekali je. Kalau kita boleh datang sembahyang Jumaat, seminggu sekali.
apa? Kalau kita dapat alhamdulillah, tak dapat kita ada lagi. Kalau kita nak bagi seminggu tu, sehari 5 waktu semayang berjamaah di masjid, kita darab 7 hari dapat 35 waktu, kita tolak Jumaat tak dapat 30. Ini maknanya kalau kita bandinglah, Jumaat 40 orang je, jamaah pun 40 orang. Kita duk berebut Jumaat ni. Kalau dapat, alhamdulillah Jumaat ni. Kalau tak dapat, apa? Kita ada keuzuran. Tapi ni, semayang berjamaah di masjid di surau ni, kita tolak Jumaat, mana kita dapat 35 waktu, 34 waktu. Kalau kita dapat hadir solat berjamaah tiap-tiap waktu di masjid atau surau. Kalau tak dapat tiap-tiap kali semayang fardu, dapat sehari 2 kali, 3 kali semayang berjamaah di masjid. Katalah sehari dapat 3 kali, ya, 3 kali 7, 21 kali kita datang ke masjid, 21 kali kita i'tikaf dalam masjid, dalam surau. Nak banding kita duk pulun semayang Jumaat seminggu sekali, lepas tu kita tak datang ke masjid, tunggu minggu lepas pula. Jadi ini yang saya nak cari jalan keluar. Ya, cari jalan keluarnya, kita makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, kerana walaupun jemaahnya limit, tapi tak ramai nak ambil peluang untuk berjamaah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh kerana itulah dalam riwayat hadis dinyatakan kepada kita ada satu riwayat hadis yang menarik. Nak tengok tanda orang tu beriman ataupun tidak, tanda sajalah, ya. Ya, ada pertikaian sikitlah dalam hadis ini, tapi hadis ni hadis yang ada isi yang baik, ya, isi yang baik. Iaitu disebut di dalam riwayat hadis, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang tu ya'tadul masajid, sentiasa berulang alik ke masjid. Tengok dia ulang alik ke masjid hari-harilah, bukan seminggu sekali, bukan setahun 2 kali. Ya, kalau kamu lihat orang tu pergi sembahyang raya, bukan Rasulullah tak kata begitu. Kalau kamu lihat ada orang tu pergi sembahyang Jumaat seminggu sekali, hadis tak sebut begitu. Tapi dalam hadis ni sebut, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid, apabila kamu melihat seseorang itu berulang alik ke masjid, hari-hari ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia dengan iman. Tuan-tuan, kalau orang nak tipu, dia pergi masjid, rajin, tunjuk pada orang, tahanlah 2-3 hari. Ya, pergi subuh, pergi asar, pergi maghrib, pergi isyak, tahanlah 2-3 hari. Kalau dia nak menunjuk pada orang, orang dah tengok. Kalau dia nak sum'ah, nak riak, orang dah puji dia dah, dah tercapai matlamat dah. Orang nak puji ni, orang tak pujilah sepanjang masa, sekali 2 kali pujilah, tu jadi biasa dah. Jadi biasa. Orang yang nak riak dia, orang dah tak puji dah, nak buat apa lagi? Tapi bila berulang alik ni, maknanya berkekalan. Dia duduk di kampung ni 4 tahun. 4 tahun tu Masya Allah, nampak sentiasa ada di surau, ada di masjid. Maka dalam riwayat hadis sebut, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah dia dengan iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 perkara yang saya bicarakan pada malam ni, kalau saya boleh ulang, yang pertamanya, kita tak dapat solat fardu Jumaat kerana limit tu, limit bilangan yang hadir tu. Don't worry, yang penting kita ada keuzuran. Keuzuran kita ialah penyakit, dan solat Jumaat itu dilimitkan bilangan yang hadir. Keuzuran kita lah. Yang keduanya, kita jangan tahawun, jangan memandang ringan kepada solat fardu Jumaat. Jadi hari Jumaat tu fikir, pukul 10, 11 pagi tu fikir, duduk di jabat, aku ni nak sembahyang Jumaat di mana ni?
Ya, duduk di rumah fikir 10 11 pagi aku ni boleh tak sembahyang Jumaat ni? Nak sembahyang Jumaat di mana ni? Fikir. Kalau dapat alhamdulillah, tak dapat, fikirkan tentang kewajipan solat. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kalau kita dapat menghadirkan, bawa, gagahkan diri kita untuk datang solat berjamaah. Ya, kerana solat berjamaah walaupun dia limit, tapi tak ramai orang yang ambil peluang untuk hadir ke masjid, ke surau, melaksanakan solat fardu secara berjamaah. Sedangkan orang yang boleh hadir ke masjid, makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, orang tu orang yang dikatakan ada 4 sifat: iman yang benar kepada Allah dan hari akhirat, orang yang mendirikan salat, sifat kedua, sifat yang ketiga orang yang menunaikan zakat, dan sifat yang keempat adalah tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah jalan keluarnya. Jom kita sama-sama pergi ke masjid. Jadi yang mendengar ni pun mungkin di rumah, ya, carilah masjid surau kita tu, ya. Ada masa lebih kurang lagi 10 minit untuk masuk waktu. Jadi saya ingat kita boleh berhenti setakat ni. Moga-moga ada sedikit manfaat, ya, untuk kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan abaikan rumah Allah, jangan abaikan masjid, ya, jangan abaikan surau. Datang tengok masjid, surau, ya. Tengok kebersihannya. Kalau bersih alhamdulillah, ada orang jaga alhamdulillah, kalau tak ada ambil tanggungjawab. Ini adalah tempat mulia sehingga disebut masjid surau itu sebagai Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan bahasan buruk. Ini adalah rumah Allah, tempat mulia, kita kena jaga. Ya, kita kena jaga. Wallahu a'la wa a'lamu bissawab. Sekadar itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.